Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bincangkan bab pertama Sains tingkatan 5 KBSM, iaitu mikroorganisma dan kesannya ke atas hidupan. Jadi kita akan bincangkan dahulu subtopik 1.1 ini, iaitu memahami pengelasan mikroorganisma. Okey, jadi kita lalu tafsiran untuk mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kecuali menggunakan mikroskop. Jadi seni di sini bermaksud sangat-sangat halus, di mana kita tak boleh melihatnya menggunakan mata kasar. Kita sahaja tanpa bantuan. Jadi mikroorganisma ni hanya boleh dilihat di bawah alat dinamakan sebagai mikroskop, di mana mikroskop ini akan membesarkan image organisma seni tersebut lah. Bergantung pada jenis mikroskop. Ada yang mempunyai kuasa pembesaran yang sangat besar, ada yang mempunyai kuasa pembesaran yang mungkin sederhana sahaja. Okey, jadi mikroorganisma pula dikelaskan kepada 5 kelas, 5 jenis, 5 kelas, 5 kumpulan. Tengok. Jadi pengelasan ini adalah mengikut yang pertama sekali dari segi saiz mereka, yang kedua dari segi rupa bentuk mereka, yang ketiga nutrisi atau cara pemakanan yang dilakukan oleh organisma tersebut. Dan untuk nutrisi kita ada beberapa jenis nutrisi dah. Yang pertama kita ada autotrofik, di mana untuk autotrofik ini organisma ini boleh membuat makanan sendiri. Contohnya mempunyai kloroplas yang boleh mensintesiskan makanan melalui proses fotosintesis. Okey, yang kedua kita ada jenis parasit. Nutrisi jenis parasit, di mana ini dia menyerap makanan daripada benda hidup yang lain lah. Maksudnya dia menggunakan benda hidup yang lain sebagai sumber makanan dia. Biasanya parasit ini dia tidak membunuh host dia atau rumah dia. Sebab kalau dia bunuh, dia akan mengalami kerugian lah. Kemudian kita ada nutrisi daripada jenis saprofit, di mana untuk saprofit organisma ini akan menyerap makanan dari benda yang repot. Maksudnya dia menggunakan organisma yang telah mati, tapi dia tak membunuh. Dia saprofit ini bukanlah organisma yang membunuh haiwan atau tumbuhan ini. Dia hanya makan benda yang telah pun mati. Okey, kemudian dari segi habitat, kemudian cara pembiakan. Jadi inilah kaedah dia. Yang pertama diklasifikasikan berdasarkan saiz, yang kedua berdasarkan rupa bentuk, yang ketiga berdasarkan pemakanan mereka, nutrisi mereka, kemudian yang keempat berdasarkan habitat, dan yang terakhir berdasarkan cara pembiakan. Okey, jadi yang pertama kita ada kelas mikroorganisma daripada kelas fungi. Okay. Jadi ini contoh untuk fungi. Ini adalah daripada jenis mycor. Kemudian kita ada daripada kelas alga. Ini alga. Dan kalau kamu lihat di sini, alga ni berwarna hijau kerana kebanyakan alga ni mempunyai klorofil. Maka mereka boleh membuat makanan sendirilah, ataupun kita tengok tadi sebagai pemakanan autotrofik. Kemudian kita ada daripada kelas bakteria. Jadi ini biasa yang kamu dengar mengenai mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Antara ini adalah bakteria yang biasa disebut. Okey, kemudian kita ada kelas protozoa. Ini adalah untuk paramecium. Paramecium yang biasa juga kamu jumpa dalam pembelajaran sains, sebagai contoh organisma seni.
Dan ini adalah daripada kelas virus. Ini yang sedang popular sekarang, yang menyebabkan masalah global, iaitu COVID-19. Jadi ini adalah contoh untuk virus. Kita tengok lebih detail lagi, lebih lanjut lagi mengenai bakteria. Di mana bakteria ni kalau kita lihat dari segi struktur badan dia, yang pertama dia ada struktur dinamakan sebagai granuloglycogen. Jadi glycogen ini merupakan simpanan makanan untuk bakteria. Sebenarnya glycogen ini adalah simpanan makanan untuk kelas haiwan. Okey, kemudian di luarnya dia ada struktur dinamakan sebagai kapsul ataupun lapisan mucus. Jadi ini biasanya digunakan untuk melindungi diri mereka lah. Contohnya bila bakteria ini masuk ke dalam usus manusia ini ada keadaan berasid dan sebagainya, maka lapisan mucus ini boleh menetralkan keadaan itu dan melindungi bakteria tersebut lah. Kemudian di bawah mucus dia ada dinding sel, dan dinding sel ni biasa wujud pada kelas tumbuhan, pada jenis tumbuhan. Kemudian dia ada bahan nukleus, disebut DNA. Ini struktur di tengah ini bahan nukleus yang simple lah, sebab dia kalau kamu lihat dia tidak ada membran nukleus. Kemudian dia ada struktur yang dinamakan sebagai flagellum untuk membantu pergerakan mereka. Dan mereka ada struktur yang dinamakan sebagai cytoplasma, yang merupakan tempat di mana berlakunya tindak balas biokimia lah dalam bakteria ini. Okey, kemudian bakteria pula dikelaskan kepada beberapa kelas berdasarkan bentuk mereka. Jadi yang pertama sekali mereka ada bentuk berpilin ini. Berpilin ni kalau saya buat dia macam ni lah, berpilin ni. Daripada kelas atau daripada kumpulan dinamakan sebagai Spirillum. Jadi nama bakteria ini adalah berdasarkan bentuk mereka. Jadi kalau bentuk Spirillum, maka nama dia Spirillum lah. Berpilin. Okey, kemudian bentuk macam koma ini, itu bentuk dinamakan sebagai Vibrio. Kemudian kita ada Spera. Spera ni bentuk macam bola-bola lah, tapi yang ini dia bergabung lah, banyak-banyak lah. Jadi ini dinamakan sebagai coccus. Jadi ini micrococcus merujuk kepada Spera yang wujud secara individu. Kemudian kita ada Diplococcus. D di depan masih dua. Ni kalau nampak, lihat di sini dia gabungan dua Spera. Kemudian kita ada Streptococcus, gabungan rantaian bentuk-bentuk Spera. Okey, kemudian kita ada bentuk rod ataupun Bacillus. Contoh diberikan di sini, ini dua mungkin dinamakan sebagai Diplobacillus. Jadi untuk bakteria yang berbentuk rod dinamakan sebagai bakteria Bacillus. Contohnya bakteria selalu digunakan di makmal lah untuk eksperimen. Kita ada Bacillus subtilis. Maksudnya bakteria tersebut datang daripada bakteria yang mempunyai bentuk rod. Kita tengok pula ciri-ciri bakteria. Bakteria merupakan organisma unisel, satu sel sahaja. Saiznya 0.5 mm sehingga 10 mm mikrometer. Cara pembiakan belahan dia dua. Rupa bentuk boleh wujud dalam keadaan spera, rod, berpilin dan juga koma, yang telah kita bincangkan sebelum ini. Habitat dia tempat yang lembap, udara, air, tanah, tumbuhan dan juga haiwan. Struktur dia dalam bentuk ada mempunyai kapsul, cytoplasma, ada flagellum, ada dinding sel dan juga ada bahan nukleus. Cara pemakanan untuk bakteria boleh wujud dalam keadaan parasit ataupun
ataupun saprofit ataupun autotrofik. Jadi ada bakteria, contohnya cyanobacteria nama dia, yang mempunyai klorofil. Maksudnya bakteria ini boleh membuat makanan sendirilah. Dan dalam keadaan tidak sesuai, bakteria akan membentuk spora. Dan spora ini adalah digunakan sebagai satu kaedah untuk memastikan kemandirian mereka. Jika keadaan tak sesuai, maka mereka akan bentuk spora ini. Dan bila spora ini berada di dalam tempat yang mempunyai keadaan sesuai, yang keadaan sesuai, maka mereka akan tumbuh semula sebagai bakteria yang barulah. Okey, kemudian kita tengok pembiakan bakteria melalui belahan kedua. Jadi belahan kedua ini adalah salah satu daripada pembahagian sel dinamakan sebagai mitosis. Jadi di sini yang pertama disebut sel bakteria akan membesar ni kerana berlaku replikasi pada bahan genetiknya dan juga bahan-bahan lain lah. Kemudian bahan genetik akan disalin, maksudnya dia akan berlaku replikasi. Kemudian bahan genetik akan digandakan. Kemudian dia akan membahagi ditegah. Di sini sebenarnya bila dah dibahagikan secara penuh lengkapnya di sini, dia sebenarnya dah mencukupi untuk pembahagian secara mitosis. Dan pembahagian yang kedua ini melibatkan pembahagian pada cytoplasma. Jadi kita namakan pembahagian cytoplasma ini sebagai cytokinesis. Okey, dan akhirnya dia akan membentuk dua sel anak lah yang lengkap. Jadi ini yang dinamakan sebagai belahan kedua. Jadi ini adalah pembiakan secara A-size. Ingat tunjukkan di sini apa yang berlaku. Ini asalnya satu bakteria, ini adalah proses untuk ia membahagi atau pembelahan kedua lah. Okey, sini kita tengok pula daripada kelas kulat. Yang pertama, mereka mempunyai dinding sel yang terbentuk daripada kiting. Kemudian ada struktur dinamakan sebagai nukleus. Dan kita tahu lah nukleus ini tempat untuk menyimpan bahan genetik. Kemudian mereka ada membrane sel. Kemudian ada cytoplasma. Kemudian ada granule glycogen, ini simpanan makanan mereka. Kemudian ada struktur dinamakan sebagai brachiol. Biasanya brachiol ini berfungsi untuk mengawal keseimbangan air, juga mengawal tempat menyimpan garam mineral dalam kulat ini. Kemudian di sini juga tunas lah. Tunas ini merupakan kaedah pembiakan untuk sebahagian daripada kulat lah. Contohnya yeast. Contoh untuk yeast. Yeast ini sangat popular digunakan dalam proses penapaian. Okay, maka di sini pula ditunjukkan satu lagi jenis kulat. Ini merupakan mucor. Dan dia tunjukkan di sini dia menghasilkan spora. Struktur ini, struktur hijau ini merupakan tempat menghasilkan spora, dinamakan sebagai sporangium. Di sini ada struktur yang boleh dikatakan macam akar lah, akar yang ringkas, dinamakan sebagai hypha. Dan biasanya mucor ini dia tumbuh pada permukaan makanan, contohnya karbohidrat. Ini roti kalau kita ambil roti, kemudian kita lembapkan, letakkan di atas meja dalam masa 2-3 hari, maka boleh dilihat bintik-bintik hitam ataupun bintik-bintik warna lain dah. Dan bila kamu lihat di bawah mikroskop, kamu akan dapat lihat struktur mucor ini. Okey, dan miselium ini merujuk kepada bentuk akar yang lebih kecil lah, macam akar rambut lah. Okey, ciri-ciri kulat masih lagi merupakan organisma unisel. Contohnya yeast, dia merupakan unisel.
Dan ada juga yang merupakan multisel, contohnya mikro. Multisel maksudnya lebih daripada satu satu sel, banyak sel lah. Saiz dia 10 mikrometer sehinggalah 100 mikrometer. Cara pembiakan pembentukan spora, nukleus dan juga pertunasan atau yeast. Habitat tempat gelap dan lembab. Cara pemakanan subtropic atau subtropik, wujud sebagai subtropik dan juga boleh wujud sebagai parasit. Biasanya daripada kelas protozoa. Ini yang saya popular lah. Belajar sains mungkin di sekolah rendah mudah belajar mengenai ini. Ini nama dia ameba. Ini ameba. Jadi ameba ni tak punya bentuk yang tetap. Jadi dia ada unjuran-unjuran yang dinamakan sebagai pseudopodium. Pseudo maksudnya palsu, podium kaki, kaki palsu. Sebabnya pseudopodium ini digunakan untuk pergerakan. Kemudian dia ada nukleus, tempat bahan genetik. Ada bakiol makanan, tempat dia mencernakan makanan. Kemudian ada struktur dinamakan sebagai endoplasma, plasma dalam. Ada membrane cell, ada ektoplasma, ekto luar, plasma luar. Dan dia ada bakiol mengecut untuk mengawal air dan juga menyimpan garam mineral yang itu. Kemudian ini satu lagi yang popular, bentuk macam selipa. Ini merupakan paramecium. Paramecium dia ada struktur mikronukleus. Kemudian dia ada bakiol makanan. Kemudian dia ada alum mulut, oral groove di sini. Kemudian ada makronukleus. Kemudian ada struktur yang dinamakan sebagai cilia untuk membantu pergerakan dia. Kemudian dia ada struktur bakiol mengecut. Jadi kalau lihat di sini paramecium ni mempunyai sedikit pengkhususan lah, berbanding dengan ameba di sini. Seolah-olah paramecium ni lebih maju lah daripada ameba. Jadi ni adalah paramecium. PARAMECIUM. Ini adalah ameba. AMOEBA. Okey, ciri-ciri protozoa merupakan organisma unisel, saiz dia 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Cara pembiakan belahan dia dua, ameba, dan juga konjugatan untuk paramecium. Konjugatan ini dia akan melibatkan dua paramecium bergabung menjadi satu paramecium yang baru. Itu dimaksudkan dengan konjugatan daripada perkataan konjugasinya. Okey, rupa bentuk boleh wujudkan sfera, bujur, bulat ataupun bentuk berbeza-beza. Contohnya ameba lah, tidak mempunyai bentuk tetap. Habitat dia air dan juga tanah. Cara pemakanan boleh wujud sebagai parasit, subtrofik ataupun autotrofik. Sini kita tengok pula mengenai virus. Virus ini antara mikrosma yang sangat unik. Yang pertama sekali bentuknya adalah bentuk geometri. Dan virus ni kamu kena ingat, bila berada di luar perumah, dia tidak menunjukkan sifat-sifat benda hidup ni. Tapi dia adalah hablo lah. Di luar perumah dia adalah hablo macam pasir, macam gula. Tapi bila masuk dalam badan perumah, dia akan menunjukkan sifat-sifat benda hidup. Dan biasanya dia akan menggunakan sel perumah dia sebagai kilang untuk menghasilkan lebih banyak lagi sel-sel virus. Jadi ini bentuk berudu. Ini merupakan bacteriophage lambda, di mana virus ini dia menyerang bakteria. Dia akan menggunakan bakteria itu sebagai kilang untuk menghasilkan lebih banyak lagi virus-virus
Kemudian ini adalah bentuk helix, helix baris mozek tembakau yang menjelang pokok tembakau. Kemudian kita ada bentuk sfera, poliomyelitis, ini antara yang menyebabkan penyakit polio. Kemudian kita ada bentuk sfera. Ini contoh lah, contoh untuk virus yang menyebabkan AIDS. Jadi kalau kamu lihat pada bentuk ini, saya rasa kamu dah biasa tengok sekarang ni. Ini juga bentuk yang ada pada virus COVID-19. Ini adalah bentuk jangan kata corona kan. Ini adalah bentuk dia. Dia sebenarnya bentuk sfera macam bola. Okey, ciri-ciri virus merupakan mikrosma yang paling kecil sekali, yang paling seni sekali. Saiz dia 0.02 mikrometer, 0.4 mikrometer, sangat-sangat halus. Di mana virus ini dia boleh melepasi penapis yang paling halus kan, penapis yang dibuat daripada tembikar, kehebatan virus. Cara pembiakan boleh melakukan replikasi. Dia melakukan replikasi, pembiak sel hidup sebagai perumah dia. Replikasi ini maksudnya proses menggandakan. Okey, bentuk boleh wujud dalam keadaan rod, berudu dan juga sfera tadi kita bincangkan tadi. Kemudian habitatnya adalah sel hidup. Cara pemakanan disebut di sini bersifat sebagai parasit, maksudnya dia menggunakan hidupan lain sebagai sumber untuk mendapatkan makanannya. Bagaimana virus membiak dalam sel hidup? Di sini yang pertama, ini untuk bakteriofag lah. Yang pertama, virus mendarat di atas perumah seperti sel bakteria dan memasukkan bahan genetik DNA ke dalam sel perumah. Ini suntik masuk bahan kod genetik di dalamnya. Dekat yang kedua, bahan genetik virus menggunakan bahan dalam sel perumah untuk membiak. Dekat yang ketiga, virus baru akan terbentuk. Dan pada peringkat yang keempat, virus baru akan memecahkan sel perumah dan keluar daripada sel perumah. Sel perumah yang telah pecah akan mati. Kesan dia, maksudnya dia akan membunuh juga sel perumah tadi bila dah terlampau banyak kandungan dia, banyak sel virus terbentuk dalam sel tersebut. Okey, ini nak tunjukkan contoh yang berlaku pada bakteriofag, di mana virus DNA ataupun RNA yang mengandungi maklumat diperlukan untuk membiak memasuki sel perumah, dinamakan sebagai virion. Jadi sel yang bahan yang suntik masuk itu adalah virion. Okey, untuk alga. Yang pertama kita ada alga bentuk bulat, dinamakan sebagai contoh kita ada Chlamydomonas. Ini biasa dijumpa dalam air tasik dan sebagainya. Kemudian kita ada bentuk berfilament. Filament ni akan bentuk struktur yang panjang, macam apa tu, dia sebagainya. Terus yang bentuk macam flagella, flagella. Contohnya untuk alga bernama Spirogyra. Kemudian bentuk bujur kita ada phytoplankton. Phyto di depannya juga tumbuhan, tumbuhan, plankton tumbuhan. Kemudian kita ada bentuk bulat, Fluorococcus. Ciri-ciri alga yang pertama merupakan tumbuhan akuatik yang mempunyai klorofil untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis, dan saiz dia 1 mikrometer hingga 10,000 mikrometer. Cara pembiakan belahan ada dua, pembentukan spora dan juga pengkonjugatan. Ada 3 kaedah pembiakan. Okay, bentuk dia boleh wujud dalam bentuk bulat, bentuk berfilament dan juga bentuk bujur. Habitat hidup di kawasan yang lembap, berair dan bercahaya kerana mereka nak melakukan fotosintesis. Cara pemakanan
saiz, kalau lihat di sini, yang paling kecil adalah virus di sini. Yang paling besar adalah alga. Dan yang kedua kecil adalah bakteria. Selepas alga, yang paling besar kita ada protozoa, yang kedua, dan pula yang ketiga lah. Ini susunan dia. Dan ini adalah saiz dia dalam bentuk makrometer lah, 1 dan sebagainya. Cuba lihat di sini. Okey, sebenarnya habitat dia, alga boleh hidup di air, dalam air, pada pokok dan juga pada tanah. Protozoa boleh hidup dalam air dan juga pada tanah. Ulat hidup di tempat yang lembap ataupun tempat yang gelap. Sebabnya dia tak perlukan cahaya untuk fotosintesis, dia tak ada klorofil. Bakteria boleh hidup di tanah, dalam tumbuhan dan juga pada dalam haiwan. Dan virus, syarat dia mestilah hidup dalam sel hidup, barulah dia akan tunjukkan sifatnya sebagai benda hidup. Pembiakan untuk belahan di dua, alga boleh melakukan belahan di dua, protozoa pun boleh, dan bakteria pun boleh. Kulat tak boleh belahan di dua, virus pun tak boleh. Pengkonjugatan hanya boleh dilakukan oleh alga dan juga protozoa sahaja. Pembentukan spora dilakukan oleh spora, dilakukan oleh alga, kulat dan juga bakteria. Penyerpihan, maksudnya dia terputus dan dihasilkan individu yang baru, hanya boleh dilakukan oleh alga sahaja. Pertunasan boleh dilakukan oleh kulat sahaja. Dan melibatkan kebergantungan menggunakan sel hidup sebagai tempat untuk menghasilkan sel-sel yang baru, hanya dilakukan oleh virus sahaja. Okey, dari segi pemakanan, nutrisi, autotrofik yang boleh buat makanan sendiri hanyalah alga. Ada alga memang berwarna hijau, ada klorofil. Protozoa setengah daripadanya ada klorofil. Bakteria pun ada yang ada klorofil. Kulat memang tak ada, virus memang tak ada. Okey, untuk pemakanan jenis parasit boleh dilakukan oleh protozoa, kulat, bakteria dan virus. Di sini alga tak terlibat kerana alga dia ada klorofil, maka dia boleh buat fotosintesis. Okey, pemakanan saprofik, kita ada protozoa, kulat dan juga bakteria. Jadi ini untuk saprofik yang pertama. Jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.